الله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk terus dapat beribadah, sehingga dengan iradahnya sama-sama kita datang ke masjid ini, sama-sama kita tunaikan salat maghrib secara berjamaah, sama-sama kita luangkan sedikit masa tuan-tuan untuk kita meneliti ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kegunaan sebagai panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, hari ini insya-Allah kita akan bermula pada ayat yang ke-14 muka surat 88. Muka surat 88 surah Ali Imran ayat 14. Ayat 14 ni kita dah baca dulu tapi kita tak huraikan habis. Baru 1/3 tak sampai kan. Jadi kita ulanglah balik ayat 14 ni, kita habiskan insya-Allah. Tuan-tuan tengok muka surat 88 ayat 14 juzuk 3 surah Ali Imran. Kita baca sama-sama insya-Allah tuan-tuan yang boleh baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من
تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Ayat yang ke-14. Telah terhias manusia itu dengan watak menyukai nafsu syahwat, yang ini keinginan kepada perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun-timbun daripada jenis emas dan perak, kuda yang bagus-bagus, binatang-binatang ternak seperti unta, lembu dan kambing, dan sawah ladang. Yang demikian itu untuk kesukaan hidup di dunia. Tetapi di sisi Allah ada terdapat sebaik-baik tempat kembali, iaitu syurga. Baik tuan-tuan, seperti biasa sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat ini untuk memudahkan perbincangan kita. Jadi dalam ayat 14 ni Allah Ta'ala sebut, dia jelaskan pada kita semua, zuyyin ni dihiasi bagi manusia itu kesukaan kepada perempuan. Makna manusia ni watak dia suka kepada beberapa perkara. Allah Ta'ala jadikan ada nafsu yang suka kepada beberapa perkara, yang suka sungguh manusia kepadanya, iaitu pertama perempuan, yang kedua anak-anak, yang ketiga harta benda daripada jenis emas dan perak, yang keempat kuda yang bagus-bagus, yang kelima binatang-binatang ternak, yang keenam sawah ladang dan sawah ladang. Itu di antara 6 perkara yang disebutkan dalam ayat ni yang manusia memang suka. Kita tengok apa yang Ustaz Sun Haji sebut. Manusia itu telah diciptakan oleh Allah mempunyai watak atau tabiat semula jadi, menyukai nafsu syahwat kepada 6 perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Segala kelazatan di dunia yang diciptakan Allah, dibolehkan hamba-hambanya menyukainya untuk dikecap dan dinikmati oleh syahwat keinginannya, dengan diberikannya pula batasan halal haramnya. Ada pun 6 perkara yang menjadi sumber syahwat, sumber keinginan maksud dia setiap manusia itu ialah, pertama, syahwat ni tuan-tuan, orang selalu sebut, bila sebut syahwat dia nafsu syahwat. Syahwat ni sebenarnya maksud dia dalam bahasa Arab, syahwat dalam bahasa Melayu maksud keinginan. Keinginan yang sungguh-sungguh. Keinginan yang mendalam dalam hati, itu syahwat. Jadi pertama yang diinginkan, yang disukai oleh orang, perempuan. Merekalah tempat idaman hati dan tumpuan mata, kerana kepada merekalah terletak ketenteraman jiwa. Ini dinyatakan dalam firman Tuhan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara ayat keterangan adanya Allah, dijadikannya bagi kamu isteri yang sebangsa dengan kamu. Sebangsa dengan kamu maksudnya daripada kalangan bangsa manusia juga, isi kita tu, bukan daripada kalangan yang lain daripada jenis kita. Dengan kamu supaya kamu diam bersama-sama dengannya, serta menjadikan antara kamu kasih sayang dan cinta yang membawa rahmat. Jadi perempuan satu daripada perkara yang Allah Ta'ala jadikan yang manusia memang suka. Kan berapa ramai orang bergaduh kerana seorang perempuan, bergaduh, bertumbuk sebab bermusuh-musuhan, fitnah memfitnah kerana
berkehendakkan seseorang perempuan. Jadi semua ni sebenarnya 6 perkara ni Allah Ta'ala ciptakan adalah dengan tujuan apa tuan-tuan? Bukanlah tujuan Allah Ta'ala ceritakan ayat ni tak boleh. 6 perkara ni jangan. Tak. Seperti mana disebut oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni, dibolehkan menyukainya, tetapi di sana ada batas halal haramnya. Dalam masa yang sama, kita kena ingat semuanya ini adalah merupakan jugaan Allah Ta'ala kepada manusia. Ke-6 perkara ni, yang syahwat suka ni, yang nafsu suka ni, yang kita inginkan sungguh-sungguh daripada dalam lubuk hati kita ni, semuanya adalah merupakan dugaan dan cubaan daripada Allah. Itu sebab dalam suratul Kahfi ada sebut, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, aku jadikan, kata Allah, apa yang ada dalam muka bumi ni zinatan laha, sebagai satu perhiasan. Yang bila perhiasan ni, zinah ni, zuyin, zinah lah. Perhiasan mana benda yang disuka di orang. Apa tujuan Allah Ta'ala buat begitu? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya kami menguji mereka, manusia ni, siapakah di kalangan mereka yang paling baik amalannya, siapa yang berlaku baik. Jadi apa yang Tuhan ciptakan atas muka bumi ni adalah sebagai alat untuk menguji kita. Antaranya perempuan. Kan kadang-kadang oleh kerana perempuan ada orang sampai meninggalkan ajaran agama, jadi murtad. Dan kerana perempuan juga kadang-kadang orang mengenepikan kehendak Rasulnya, ataupun mengenepikan kehendak agamanya. Suruhan-suruhan agama dikesampingkan kerana ikut seorang perempuan. Itu yang Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Dalam bab hijrah Nabi sebut, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi sindir seorang sahabat. Nabi sebut apa ketika nak hijrah? Faman kana hijratuhu ila Allah, siapa yang hijrahnya kerana Allah, dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi sebut, wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa hijrah kerana dunia, yusibuha, yang dia bakal dapat, awi mura'atin yang kihuha, atau perempuan yang dia nak kahwin, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dia akan dapatlah perempuan tu, tapi tak dapat Allah dan Rasulnya. Nabi sendiri ada seorang sahabat yang berhijrah ke Madinah kerana apa? Kerana nak mengahwini seorang perempuan. Masa tu orang sibuk bertahankan agama, semuanya pergi berhijrah ke Madinah kerana nak menyokong perjuangan Nabi. Tapi ada seorang sahabat pergi sana sebab dah janji dengan perempuan Madinah. Perempuan Madinah tu beritahu, kalau kau nak aku, nak kahwin dengan aku, kau kena datang Madinah. Maka dia pergi Madinah kerana perempuan yang hendak dikahwininya, kerana perempuan. Jadi kena hati-hati tu. Kita berhabis duit nak cari perempuan atas muka bumi ni, kan? Usaha kita dapatlah kita seorang isteri. Isteri tu besok mati, tak tahulah dia ke mana pergi, ke syurga ke neraka, tak tahulah. Kalau taat ke kita, ke syurga lah dia. Banyak amalan, ke syurga lah dia. Kalau tidak, ke neraka lah dia. Itu isteri kita kat dunia. Kalau betul kita jaga dia, dia jaga diri baik, dia akan ke syurga sama kita. Ada lagi isteri tuan-tuan, perempuan juga di akhirat yang lebih baik lagi daripada isteri kita sebenarnya, kalau betul-betul. Kalau tak betul-betul, memang betul pun, baik lagi bidadari Allah tu, yang menunggu kita. Tu pun tak boleh duduk dah. Kena berusaha juga, ada mahar dia, kena beramal ibadah sungguh-sungguh. Barulah kita mendapatkan isteri kita di kalangan hurul ain. Kena beramal ibadah tuan-tuan. Macam mana kita cari duit untuk mendapatkan seorang perempuan di dunia,
Itu jugalah kita kena beramal ibadah sebenarnya untuk hurul in. Kalau dah kena aku, dia dari apa itu pertama tu. Kemudian Nabi mengingatkan kita. Kata dia, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Setelah aku, tidak ada fitnah yang lebih berbahaya lagi bagi kaum lelaki melainkan perempuan. Besar fitnah perempuan ni, kan? Fitnah perempuan ni besar. Kalau tak betul-betul jaga, itu yang disebut selalu oleh guru-guru kita tu. Berapa ramai di kalangan orang lelaki yang sebelah kakinya telah dalam syurga Allah Ta'ala, tetapi dia ditarik kaki dia oleh isterinya dan anak-anaknya, yang mengatakan, "Ya Allah, lelaki ini tak layak untuk masuk syurga engkau. Lelaki ini taksir, lelaki ini lalai, lelaki ini cuai, tak jaga aku dengan baik, maka aku dalam neraka." Maka ditarik suaminya masuk ke neraka. Kalau betul, dia akan jadi sebaik-baik perhiasan dunia. Itulah yang Nabi sebut dalam hadis, "Ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia seluruhnya adalah kesenangan. Dunia ni kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan Nabi sebut adalah wanita yang salihah. Perempuan yang salihah itu adalah sebaik-baik mata kesenangan dalam hidup ke dunia ni. Kemudian yang kedua, ayat ni menerangkan yang disukai oleh orang lagi anak-anak, sama ada anak lelaki atau perempuan. Tetapi mendapat anak lelaki yang lebih diingini kerana banyak kelebihannya dari anak perempuan. Kata Ustaz Maksud Haji, kerana dialah pokok yang asal yang dapat meneruskan keturunan, sedang anak perempuan hanyalah cabang yang akan menjadi orang lain. Kedua, kerana menjadi harapan untuk menyokongnya pada hari tua. Ketiga, kerana diharapkan dapat mencapai kemuliaan yang tidak mudah dicapai oleh anak perempuan, disebabkan kebijaksanaannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, pekerjaan-pekerjaan, dan mengepalai pentadbiran atau mengetuai ketenteraan untuk mempertahankan negara dan memelihara keselamatan. Ini Ustaz Ahmad Sunaji bahaskan. Yang kedua perkara yang manusia suka, anak-anak, sayang anak-anak, baik lelaki baik perempuan. Tapi kalau zaman dulu, orang suka anak lelaki. Sebab anak lelaki ni, kata Ustaz Ahmad Sunaji, dia asal keturunan, meneruskan keturunan kita, kan? Kalau anak perempuan ni besok dia akan melahirkan anak orang lain, keturunan orang lain. Jadi orang suka anak lelaki. Kedua, anak lelaki ni besok dialah bakal menjadi tempat bergantung kita bila dah tua. Sebab anak-anak perempuan dia tertakluk kepada suaminya, kan? Dia lebih mentaati suaminya, tak dimarah. Memang macam itulah hakikat dia, anak perempuan ni. Kok bini laki khabar kau jangan bagi duit pergi kat abang mak kau, tak baik buat apa-apa dah. Tak baik buat apa-apa dah. Suami dia kena ikut lah. Kan? Jangan balik pergi rumah mak kau, tak nak buat. Dah dia suami. Ketika dia anak kita, semuanya ketaatan terhadap kita. Lepas dia berkahwin, maka ketaatan yang pertama sekali adalah kepada suaminya. Itu sebablah kena cari, pastikan kita, anak kita tu cari suami yang baik, kita akan dapat menantu yang baik. Tak adalah dia macam-macam. Lepas dia kahwin dengan anak kita, dia bawa lagi tak ke mana-mana. Kita pun tak boleh buat apa-apa. Dah isteri dia. Kan? Kalau baik cari dia anak kita, kita dapat menantu yang baik. Senanglah hidup kita. Bahkan dia sendiri yang menasihatkan orang rumah supaya membantu mak ayah. Anak yang kedua. Yang ketiga, kerana lelaki ni biasanya banyak lapangan yang dia boleh pergi. Di sana dapat memulia, menaikkan nama keluarga, kata Ustaz Ahmad Sunaji. Jadi anak-anak ni perkara yang kedua yang disukai oleh manusia. Tetapi kena ingat, anak juga adalah merupakan fitnah atau dugaan Allah Ta'ala kepada manusia. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah, dugaan bagi kamu.
Amanah yang Tuhan beri untuk bukan sekadar kita beri dia makan minum supaya dia membesar dengan baik, tumbuh dengan sihat. Tak. Kita kena jaga amanah tu, memastikan dia tumbuh dengan sihat, membesar dengan sihat dari sudut fizikalnya, dan juga dia membesar dengan sihat dari sudut kerohaniannya. Kalau kita sekadar membesarkan anak-anak kita di sudut lahiriah dia, kita dah tersilap besar. Kerana tempat jatuh pandangan Allah Ta'ala adalah pada hatinya, rohani dia. Hati itulah yang menerima arahan, hati itulah yang taat, dan dalam masa yang sama hati itulah yang engkar. Hati itulah yang kita kena didik, hati itulah yang kita kena subuhkan. Dan situlah yang Allah Ta'ala pandang. Tuhan tak pandang luar ni. Elok anak kau sihat betul kan, badan kita besar mana pun Allah Ta'ala tak pandang. Allah Ta'ala pandang hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak pandang langsung luar kamu ni dan jasad kamu tu, tetapi Allah Ta'ala pandang kepada hati kamu. Jadi anak-anak tu tanggungjawab kita, dan dia menjadi dugaan bagi kita. Maka beruntunglah orang yang dapat menjaga anaknya dengan baik, menjamin tembusaran anaknya dengan baik dari sudut lahiriah dan dari sudut rohaniah dia. Badan dia sihat luar, dan hati rohani dia sihat. Rohani dia sihat. Oleh kerana jasad dia kuat luar, macam-macam kerja dia boleh buat, bantu mak ayah dia okey. Dalam masa yang sama rohani dia pun kuat, dia menjadi anak yang taat kepada mak ayah, dan yang paling penting dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu keadaan anak kita membesar, mak ayah tu adalah mak ayah yang telah menjalankan amanah dia dengan baik. Tapi kalau anak tu dia sihat lahiriah, rohani dia rosak, dia tak solat, dia tak puasa Ramadan, dia tak tutup aurat, dia tak mentaati mak ayah, cakap kotor, macam-macam perkara yang dia buat, jatuh pada mak ayah. Kalau mak ayah tu dah usaha buat, tak boleh juga, tak boleh nak didik anak tu, lepaslah dia. Tetapi kalau dibiar, dilepeh anak tu, tak ditunjuk tak dibimbing tak ditegur mak ayah ni besok, ni yang disebutkan jadi fitnah ni. Mak ayah ni besok tak lepas daripada soalan muka dan nangki, tak lepas daripada tanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kita ada anak seronok, ada anak ramai kan, seronok kita. Tapi kena ingat tuan-tuan, tugas kita innama alaikal balag. Tugas kita tu menyampaikannya. Kok kita dah sampai ke anak-anak itu, lepaslah kita. Tapi hari ni tuan-tuan tengok, tuan-tuan kadang-kadang mak ayah dia kalah dengan anak-anak dia. Dia sendiri segan nak menegur anak-anak dia. Segan nak tegur anak, kau nak tegur kau. Segan nak tegur anak tu. Atau dia takut tegur anak tu, kan tegur anak kan, anak tu tak bagi duit yang bulan-bulan kan. Ada juga macam tu. Tapi bukan orang sini, ni orang tempat lain. Di Afrika. Kalau tegur anak kan tak payah bagi duit pula. Masalah mak ayah tu nanti. Kan? Kalau ditanya dia Allah Ta'ala, tak lepas kita. Kalau kita dah didik dia, dia tak boleh buat, tak ngikut cakap dia, lepas tuan-tuan. Yang melepaskan kita tu bila kita dah jalankan tanggungjawab kita. Apa tanggungjawab kita? Memberi didikan. Kau lah dididik, luar dah dididik dah, makanan luar dah siap dah, makanan dalam pun kita sediakan. Daripada kecil kita bawa dia ke surau, ajar dia ngaji, bawa dia ke masjid, masukkan sekolah agama. Tiba-tiba besar dia tak jadi orang kat dia. Dia tak nak jadi orang, jadi makhluk lain dia. Perangai pun tak macam perangai orang Islam pula dah. Kita lepas tuan-tuan. Kita sering ingatkan dia, doa pada Allah, dia tak mau ikut juga. Tuan-tuan yang itu jangan gusar, jangan risau. Kerana Allah Ta'ala telah menunjukkan dalam Al-Quran, selalu saya sebut, tugas kita hanya menyampaikan. Itu sebab dalam Quran ada diceritakan Nabi yang ayah dia sendiri pun dia tak dapat nak dakwah, seperti Nabi Ibrahim AS. Ayah dia kukir patung, dia tak dapat nak dakwah ayah dia sendiri. Nabi Lut, dia tak dapat nak dakwah isteri dia sendiri yang bersekongkol dengan kaum yang beramal dengan homoseksual. Nabi Nuh,
Dia tak boleh selamatkan anaknya yang tenggelam dalam banjir besar. Ada cerita. Kenapa Allah Ta'ala ceritakan ni? Adakah Allah Ta'ala ceritakan kegagalan Nabi itu berdakwah kepada isteri dia, berdakwah kepada ayah dia, berdakwah kepada anaknya? Tak, nak beritahu. Kerja kita ni sampai je. Seperti mana Nabi Nuh telah menyampaikan kepada anaknya, Nabi Lut telah menyampaikan kepada isterinya, Nabi Ibrahim telah sampaikan kepada ayahnya, tapi tak nak ikut, maka mereka ini selamat di sisi Allah, lepas tanggungjawab. Kita begitu juga. Sebab itu Allah Ta'ala cerita dalam Quran hal ini, supaya kita jangan pula gundah gulana gitu. Memanglah kita sedih bila anak tak dengar cakap, tapi janganlah sampai kita lupa bahawasanya tugas memberi petunjuk dan hidayah ni itu adalah mengikut kehendak Allah Ta'ala. Kita usaha sampai boleh. Nabi pun sampai akhir hayatnya usaha nak jadikan pak saudara Sayyidina Ali lah, Abu Talib itu supaya beriman. Akhir-akhir dah, sampai nak meninggal dah, masih lagi Nabi nak pak saudara tu beriman. Tak juga beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tak boleh beri petunjuk orang yang kamu kasihi, sebaliknya Allah lah yang memberi petunjuk, memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kerja kita, anak-anak kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, jangan dilopeh macam tu ya. Sesekali kita kena tarik. Bila angin kuat, tarik ke bawah, jangan duduk ke atas tu, nanti kuyak layang-layang, putih bawa dia angin, tak pek selamat kan. Bila nak hujan turun kan, kau takkan habis ganap dah. Macam itulah anak, tarik lopeh macam main layang-layang kan. Jangan dibiar bebas kan? Kita ikat dia. Layang-layang yang terikat ni nampak tak bebas, tapi dia selamat dalam kawalan tuan ni. Oh, nak hujan turun ni, kuat warna ni, tarik kan. Yang putus tali tu macam bebas, oh dia boleh ke mana-mana. Akhirnya ke mana dia landing? Dalam sawah, kuyak gabak. Landing ke tiang-tiang elektrik, kono karun pula. Landing terjalan raya, dilanyak di trailer, habis. Nampak macam bebas. Kesudahan ni adalah kemusnahan. Anak kita macam itulah. Kita kena macam main layang-layang, tarik tu, jangan putuskan tali Pastikan dia sentiasa bawah peliharaan, bawah jagaan kita. Itu yang kedua tuan-tuan, orang suka anak-anak. Ketiga, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, dan harta benda yang bertimbun-timbun daripada jenis emas dan perak. Ini orang suka. Kalau dulu emas perak lah, sekarang ni sebut harta lah. Segala jenis harta, tak ada orang tak suka harta. Semua orang suka harta. Ini sebahagian lagi yang orang suka sangat, sehingga Nabi sebut dalam hadis, "Lau kana li bani adama wadun min malid labtagha ilaihi thaniyan, walau kana lahu wadiyan labtagha thalithan, wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." Seandainya keturunan Adam telah memiliki satu lembah harta, Nabi sebut, kalau dah ada anak Adam ni dah ada satu lembah harta dia punya, dia pasti akan menginginkan lembah yang kedua, dua lembah lagi. Dan seandainya ia telah memiliki dua lembah harta, maka ia pasti menginginkan yang ketiga pula. Betul yang Nabi sebut ni. Sebab dalam mengumpul harta, manusia memang tidak pernah akan berhenti. Sebab itulah yang Tuhan jadikan. Jadi Tuhan ciptakan manusia ni suka kepada harta. Setelah perempuan yang pertama, anak-anak yang kedua, yang ketiga harta. Tak ada orang benci harta dah. Semua orang nak kaya. Semua orang nak harta. Tapi kena ingat halal haram batasannya ada. Dan kena ingat ini sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala gunakan untuk menguji manusia. Bukan salah mengumpul harta, yang salahnya mengumpul harta sampai tidak menunaikan hak-hak harta itu sendiri, ataupun dikumpulkan hartanya dalam keadaan dia lupa ada yang lebih utama daripada harta dunia itu, sehingga akhir dia mengabaikan tugas-tugas dia sebagai seorang hamba kepada Allah. Itu lagi bahaya. Baik itu Imam Ghazali sebut dalam kitab dia. Dia kata apa tuan-tuan? Imam Ghazali sebut, harta ni macam bola. Kalau pandai jaga, boleh bawa duit. Tapi kalau tak pandai jaga, nanti dipatuk kita balik, dibolit kita balik. Harta ni
Sebab tu disebut dalam Quran, orang-orang yang bakhil dengan harta yang diberikan oleh Allah, besok harta tu akan dibelitkan di tengkuknya. Dibelitkan di tengkuknya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna apa? Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan menyangka orang-orang yang bakhil, yang kedekut itu dengan apa yang Allah Ta'ala berikan daripada harta ni, dia kedekut dengan harta yang Allah Ta'ala beri, bukan dia cari. Manusia ni perasa dia cari harta. Sebenarnya kod dia cari takkan dapat harta tu kalau tak diizinkan oleh Allah. Hakikatnya semuanya adalah pemberian daripada Allah. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat, jangan menyangka orang-orang yang kedekut dengan apa yang Allah Ta'ala telah beri pada dia berupa harta, huwa khairul lahum, baik, huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Dia rasa kedekut tu buat baik kat dia, harta selamat, bahkan itu satu keburukan kata Allah. Kerana berburuk pula, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Besok harta-harta tu akan aku balutkan di tongkuk esok di hari akhirat. Tuan-tuan tengok Imam Al-Qurtubi dalam Tazkirah, tak salah saya, ada menyebutkan bagaimana sesaknya, susahnya orang-orang yang membawa harta di akhirat besok. Imam Ghazali sebut, buat perbandingan orang bawa harta ni, dua orang. Orang pertama borek nak bawa harta, sama-sama berjalan. Orang kedua pun bawa harta. A bawa harta, B bawa harta. A ni kedekut, jumpa orang dia simpan harta. Jumpa orang dia simpan harta. Orang B ni jumpa dia bagi sikit orang. B jumpa sikit bagi. Orang B ni makin lama makin jauh perjalanannya. Terus dia jalan. Yang A ni lama-lama dia akan dihempap oleh hartanya, mati kerana hempap ke harta sendiri. Sebab lama-lama tenaga yang kurang, tak larat, langsung mati, hempap dia harta. Orang yang B tadi borek, rengan. Sehingga puluhan orang mengatakan bagus orang ni. Yang mati tadi padan mati kerakut. Tuan-tuan, jadi harta tu sebahagian daripada ujian Allah Ta'ala kepada kita semua, tuan-tuan. Kan orang kumpul harta sampai lupa memayang. Lekor dengan roto sampai tak semayang dah jemaah. Lekor dengan roto sampai akhirnya dia nanya orang lain. Sebelah rumah tak makan, tak peduli dia. Kan sayang bona ke roto bukan orang luar. Anak-anak pun ikut perut juga. Kan nak pergi sekolah dengar orang cerita ya. Malam tadi ayah aku bawa makan ikan 3 rasa, cakap 3 rasa. Seorang itu, ayah aku bawa ni tom yam sedap betul. Oh, kita minggu lepas kita makan ni. Anak diam. Abang kau tak berjalan ke? Tak ada. Makanlah apa tu, sambal gesek kat rumah. Sesekali bawa lah anak tu keluar makan kan. Syukur sikit, gembira. Ini tak ada. Tu kan dengan anak sendiri pun berkira parah tu, tuan. Harta. Keempat yang disukai oleh manusia, wal khairil musawwamah, kuda-kuda yang bagus. Dulu kuda Allah Ta'ala sebut sebab dulu kuda yang bagus-bagus Hari ni tak kenal kuda lagi, tak ada lah orang beli kuda orang. Hari ni kereta lah sudah. Mana orang tak nak kereta? Kan? Tak ada orang tak nak kereta. Letak motor, letak kereta, confirm orang ambil kereta. Ataupun nak cantik lagi, letak kereta Azia sebiji, letak Mercedes. Tengok orang mana orang ambil. Tak ada orang gila pun ambil Mercedes tu. Tak nak ada Azia tu dah. Kan? Orang punya sayang kepada lagi besar kereta tu, lagi laju pun lagi suka orang. Macam tu dah kuda dulu. Orang nak kuda-kuda yang cantik, kuda-kuda yang bagus. Kan? Dia gunakan untuk berperang, lari laju, perjalanan jauh pun capek sampai. Dia gagah, boleh bawa tuan ni ke mana-mana. Sama macam kereta hari ni. Aircon okey, body kuat, jalan tak sakit telinga, tak gadak-gadak. Semua kan macam tu. Kalau boleh Mercedes, boleh Volvo semua. Bukanlah salah. Tapi azan dah berkumandang. Masih lagi polis tayar kereta buat apa? Azan dah berkumandang.
tengah apa lagi Mercedes nak buat macam mana, kan? Bukan salah nak beli Mercedes Volvo ni, tak ada salah dah. Yang salah itu sampai lupa lah pada tanggungjawab kita sebagai hamba. Dah jadi terbalik pula. Dunia ni sepatutnya jadi alat untuk sampai ke akhirat, bukan jadi matlamat. Sekarang dah jadi matlamat pula dah. Tak reti dah nak mencari mana matlamat, mana alat. Tuan-tuan, jangan terbalik tu. Dunia ni alat yang kita gunakan untuk mencapai akhirat. Ada harta kita sedekah ke orang yang memerlukan. Ada kenderaan kita gunakan untuk jalan kebaikan, kan? Jangan dikerukut-kerukutkan. Sebab itu dalam kitab Tafsir Munir ni oleh oleh Dr. Wahbah Zuhaili ni, dia kata apa tuan-tuan? Kata dia di sini ada hadis yang menjelaskan bahawa senang terhadap kuda tu ada 3 macam. Orang suka ke kuda tu ada 3 macam, 3 jenis orang. Kalau kat kita ni kita kiaskanlah, jadi suka ke kereta tu, itu adalah. Sekarang ni tak pakai kuda dah, pakai kereta kan. Ada 3 jenis orang. Jenis yang pertama, kata dia, para ulama menjelaskan, iaitu ada kalanya orang yang memiliki kuda menambatkan dan mempersiapkannya untuk digunakan berjuang di jalan Allah, mereka mendapatkan pahala. Ada orang kereta yang baik, kereta tu digunakan untuk sampai ke tempat-tempat adanya majlis ilmu, ada kuliah-kuliah, ada saudara-saudara mara dia pergi ziarah saudara mara, kereta laju cepat sampai. Dengar sahabat sakit, dia pergi ziarah sahabat dia. Kereta tu digunakan untuk tujuan kebaikan. Kawan nak pergi, kau nak pergi mana, naik kereta dia ni lah. Selesa sikit kan. Dia tak lokek lah. Takkan kereta kau lah rusak kereta dia kan. Itu yang banyak tu. Dan baru basuh tadi kita kan. Hujan pula, tak ada. Sanggup tak pergi masjid tu. Sebab tadi baru polish kereta tu, dah hujan pula. Ini banyak hari ni tuan-tuan. Yang itu dah termakan dengan pujukan dunia tu. Itu yang pertama. Kalau kuda atau kereta tu digunakan, kenderaan tu digunakan untuk kebaikan, orang ni dia mendapat pahala. Ada kalanya yang kedua pula, memiliki kuda yang kedua untuk bermegah-megah di hadapan orang. Ada orang kereta megah-megah, beli kereta besar-besar nak megah kat orang. Dia tak tahu orang ni megah tu kopot duit dalam bank tu, saja dia pakai Azia, tak nak pakai, saja pakai kancil tu, saja dia pakai kancil lah, pakai motor je. Satu orang pengarah, bekas pengarah kat Seremban, dia bekas pengarah. Pencen dia, tuan sampai kereta apa pakai kereta Myvi lama. Dah pengarah. Boleh yang baru kan nak pakai lama je. Nah, senang Ustaz ni. Saya bekas pengarah tu. Bekas pengarah lain kadang-kadang tu besar-besar kereta kan. Dia tak pakai Myvi lama. Itu bukan pengarah tu. Yo. Pakai Myvi. Senang Ustaz, kereta Malaysia tu. Kan? Kalau yang nombor 2 ni, masak awak ni. Orang ni mendapat dosa. Ada kenderaan yang baik, tujuannya untuk bermegah-megah. Saya bukan tak nak pakai kereta Malaysia ni. Raput. Pakai 5 bulan dah. Bunyi senyap, bunyi ni. Pakai Mercedes ni tak ada sakit apa tadi. Tuan-tuan jangan salah faham ya. Bukan salah pakai Mercedes tu tak. Yang salah mogah-mogah itu. Mogah-mogah itu, bermogah-mogah itu yang salah. 2, dosa. Yang ketiga, orang yang memiliki kuda atau kenderaan untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tercela, dan bertujuan untuk tidak melupakan hak-hak Allah, dengan menggunakan kuda yang dimiliki itu untuk bantu orang lain atau untuk menutup kefakirannya. Dia bekerja, menjadikan kenderaan itu untuk bekerja. Ni orang biasa tak ada masalah, macam kita lah. Beli kereta beli apa nak bekerja ya sebenarnya. Tak ada kereta nak bekerja, macam mana nak bekerja. Jadi yang salah itu tadi tu. Ada kenderaan yang baik, tujuan maksiat, tujuan bermogah-mogah. Ini diingatkan, ayat ini mengingatkan kita tuan-tuan. Wal an'am, binatang ternakan, siapa tak suka kan,
Kalau orang bagi satu ladang, semua orang ni kalau ada peluang ni nak bola lembu ni. Ini kalau raya haji esok ni banyak pack daging ni, jual tulang pun tu jual. Habis. Kan kek lembu tu apa yang tak jual? Kaki lembu, kuku lembu tu kau boleh jual tu. Nasib baik tak boleh. Tai pun jual. Baju teh. Apa yang tak ada jual kat lembu tu? Sampai paut pun jual. Penting mana ternakan tu. Semua orang nak. Walhas ladang-ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya. Allah Taala sebut itulah dia. Ini mikir itu adalah kesukaan hidup ke dunia ya. Yang itu adalah kesenangan hidup dunia. Hujung ayat ni Allah Taala sebut wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan sebaik-baik tempat kembali ada yang lebih baik lagi di sisi Allah Taala, iaitu syurga. Seolah-olah nak beritahu kau suka perempuan, kenderaan, rotok, itu semua dunia itu. Sebenarnya ada tempat gila cantik, gila baik, gila banyak nikmat daripada dunia yang kau suka ni. Akhirat kata Allah Taala. Syurga. Sebab tu hujung ayat ni zalika mata'ul hayatid dunya. Yang senang-senang yang nafsu kau suka ni, itu semua kesenangan temu ke bumi ya. Wallahu dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang lebih baik daripada dunia yang kau rasa ni indah bona ni, mewah bona ni, senang bona ni. Tak, kata Allah. Di sisi aku ada lagi yang lebih baik, yakni syurga. Yang segala-galanya ada apa sahaja kehendak manusia. Lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka apa yang mereka nak ada dalam syurga tu. Taklah apa pun, semua ada. Perempuan yang ada di dunia, yang manusia buat di akhirat lebih cantik, lebih indah, lebih suci. Tak ada berak, tak ada buang air liur, tak ada kontut, tak ada orang. Apa lagi yang kita nak? Harta, tak payah cakaplah harta di akhirat dalam syurga Allah. Anak-anak. Apa lagi? Kenderaan, ternakan, ladang. Tanah kita yang orang masuk syurga tu 500 tahun perjalanan seorang. 500 tahun perjalanan tanah dia ya. Sebut dalam hadis, dia melihat sempadan tanah dengan tanah lain tu macam dilihat depannya. Apa yang tak ada dalam syurga Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita bincangkan pada malam ini sikit sebanyak memberi semangat kepada kita untuk terus beramal ibadah. Tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan, kita bukan duduk kat sini lama-lama dah. Saya suka nak ingatkan, ramai manusia merasakan dia hidup lama atas muka bumi ni. Hakikatnya tuan-tuan, kita tak diam kat dunia ni, kita hanya melintih. Saya nak sebut ke tuan ni, ramai orang rasa dia diam lama dah kat bumi ni. Tuan-tuan silap. Kita tak pernah mendiami bumi ni sebenarnya. Sebenarnya kita sedang melintas saja. Sebab tak sampai pun tempoh satu hari sebenarnya perjalanan hidup kita ni. Yang kita rasa 60 tahun, 70 tahun tu sebenarnya tuan-tuan, tak sampai satu hari pun. Sebab tu ulama-ulama kita menyebutkan, anda rasa anda telah mendiami dunia dalam tempoh yang lama, sebenarnya anda tidak mendiaminya langsung. Bahkan anda sedang melintasinya saja. Intai sikit je. Dan orang-orang yang ingat perkara tu, dia sadar apa yang disebut oleh ulama-ulama dulu. Kena ingat, dunia ni hanya jambatan saja. Jambatan nak ke akhirat, bukan tempat tinggal kat sini. Jangan duduk lama-lama atas jambatan ni. Kan datang air bah kan mati, lomeh kita. Kan, pergi ke tanah besar tu. Sebab itu Imam Qutubi sebut, dunia ni jambatan untuk ke akhirat. Bila sebut jambatan, jangan buat rumah atas jambatan ni. Kan awak yang cerdik, dia akan buat rumah di tanah besar, bukan atas jambatan ni buat rumah dah. Jadi kita nak hidup atas jambatan ni nak buat apa? Kita akan kembali ke akhirat, tempat kita yang sebenarnya. Jadi pandai-pandailah kita jaga diri tuan-tuan. Itu sebabnya kita selalu bersihkan hati kita ni, diri kita ni dengan majlis-majlis ilmu tuan-tuan. Dalam majlis ilmu ni lah kita diingatkan. Sebab tu ulama sebut, seminggu tu kalau kita tak dengar kuliah, tak masuk majlis ilmu, hati kita akan jadi keras. Jadi kita lembutkan dia dengan siraman ilmu. Tak kira siapalah, tuan-tuan duduklah. Kerana berkat duduk dalam majlis ilmu tu membawa
berkat. Wallahu alam, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in dakhala ar-riya'u fi a'malina wa aqwalina wa af'alina wa lam na'lam bihi aw 'alimna tubna anhu wa aslamna wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Lubnan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.